Kopi minuman yang terkenal di seluruh dunia. Aromanya sahaja sudah cukup merangsang deria bau untuk dinikmati. Kopi juga mampu memberi kecergasan dan kesegaran apabila diminum. Malaysia menyumbang 0.16% daripada hasil pengeluaran kopi dunia. Kopi merupakan tumbuhan tropika yang dipercayai berasal dari Ethiopia dan seterusnya berkembang ke kawasan-kawasan beriklim tropika di benua Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Asia. Sejarah penanaman kopi bermula dengan penanaman varieti Arabica dan diikuti dengan varieti Liberica pada abad ke-17. Seterusnya pada abad ke-19, para petani mula menanam varieti Robusta. Untuk kawasan ini kita telah membangunkan setakat kini lebih kurang 260 hektar kawasan dengan tanaman kopi yang menumpu kepada tanaman kopi Arabica ke timur. Kawasan ini sudah ada 260 hektar kawasan bertanam dengan kopi Arabica ke timur, melibatkan lebih kurang 260 orang petani dalam kawasan lebih kurang 15 buah kampung. Dari segi pemasaran harga kopi dari kawasan ini amat memberangsangkan dengan harga green bean lebih kurang Rp17 hingga Rp25 sekilo berbanding dengan harga dahulu cuma Rp3 hingga Rp5 sekilo. Dengan adanya platform pemasaran atas talian pada masa kini, pemasaran kopi dari kawasan ini tidak mempunyai masalah sehingga kini terdapat sekurang-kurangnya 3 syarikat yang akan mengambil bekalan dari kawasan ini untuk kegunaan tempatan dan seterusnya dipasarkan ke luar negara. Tanaman kopi mempunyai lebih daripada 70 varieti, merangkumi 150 spesies dan subspesies. Secara komersialnya, di seluruh dunia penanaman kopi adalah daripada varieti Arabica, Robusta dan Liberica. Peratusan pengeluaran kopi di peringkat dunia meliputi 65% kopi Arabica, 33% kopi Robusta dan hanya 1 hingga 2% meliputi kopi Liberica. Kawasan penanaman utama kopi di Malaysia adalah di Sabah bagi varieti Arabica, Johor dan Sarawak bagi varieti Liberica, manakala di Kedah pula ialah penanaman bagi varieti Robusta. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman kopi. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman kopi akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang, pengendalian di rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan dan rawatan, pemprosesan, penggradan, pelabelan, penyimpanan dan pengangkutan ke pasaran. Pada umumnya, bunga kopi mengambil masa di antara 7 hingga 9 bulan bagi varieti Arabica, 8 hingga 13 bulan bagi varieti Liberica dan 9 hingga 10 bulan bagi varieti Robusta dari tarikh pengeluaran bunga sehingga buah masak. Penuaian perlu dilakukan pada tahap kematangan yang dikehendaki pasaran yang kebiasaannya di antara 8 hingga 13 bulan selepas berbunga bergantung pada varieti. Kaedah terbaik bagi mengenal kematangan buah kopi adalah melalui indeks kematangan yang berasaskan warna buah.
Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat kerana kecederaan pada buah kopi semasa dituai akan mengakibatkan buah menjadi rosak dan tidak dapat dipasarkan. Waktu yang disyorkan untuk penuaian adalah pada awal pagi atau petang. Untuk menuai, gunakan sarung tangan bagi mengelakkan buah dari tercedera. Penuaian dilakukan dengan memetik secara manual buah kopi yang telah matang tanpa merosakkan buah. Elakkan memetik buah kopi yang belum matang kerana ia akan mengurangkan mutu biji kopi yang akan dihasilkan. Pemilihan dan pengasingan di peringkat ladang perlu dilakukan bagi memastikan hanya buah kopi yang baik dan memenuhi spesifikasi pasaran sahaja dibawa ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Kaedah pemilihan dan pengasingan buah kopi adalah dengan cara rendaman. Buah kopi yang tenggelam sahaja akan dipilih untuk pemprosesan membuang kulit segar sebelum ia melalui proses pengeringan. Biji kopi yang telah dibuang kulit segar akan dijemur sehingga kering selama 4 hingga 8 hari bergantung kepada keadaan cuaca. Biji kopi yang telah melalui proses pengeringan akan dibuang lapisan kulit tanduk. Terdapat dua kaedah pemprosesan kopi beras yang biasa digunakan, iaitu pemprosesan kering dan pemprosesan basah. Penggradan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz dan bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Penggradan, Pembungkusan dan Pelabelan Keluaran Pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau dikenali sebagai Peraturan GPL. Di bawah Peraturan GPL, penggradan hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade iaitu Premium, Grade 1 dan Grade 2. Biji-biji kopi kering digrade mengikut kaedah yang dibuat oleh Fama. Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan bertujuan memudahkan pengendalian, mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti serta memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Seterusnya, kopi yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah peraturan GPL yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut. Nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad kenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Kopi kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Namun penyimpanan mesti dibuat di tempat yang terlindung daripada hujan dan disusun di atas rak supaya sentiasa di dalam keadaan kering. Tempat penyimpanan yang lembab boleh menyebabkan biji kopi bercendawan dan seterusnya menjejaskan kualiti kopi. Penyimpanan sementara diperlukan kerana kopi tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik. Memenuhi kuantiti konsainer yang mencukupi, hasil kopi yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut dan menstabilkan harga di pasaran. Pengangkutan atau logistik merupakan perkara terpenting bagi menentukan komoditi yang sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana keperluan pasaran. Biji kopi yang telah dibungkus menggunakan bakul atau kotak perlu disusun dengan rapi.
Pada masa ini, komoditi kopi telah berjaya menembusi pasaran global seperti Singapura, China, Jepun, Amerika Syarikat dan negara di Timur Tengah. Sehubungan itu, grade dan kualiti kopi yang dieksport mestilah mengikut permintaan daripada negara pengimport. Bagi membantu industri tanaman kopi di Sabah ni, khususnya bagi tanaman kopi Arabica di Ranau, pihak Farma Sabah berusaha dan membantu berbagai aktiviti dan juga hemat kepada kumpulan sasar kita di sana. Antaranya ialah melalui program pendidikan, pasaran dan khidmat rundingan, yang mana program ini berperanan untuk membina keupayaan kumpulan sasar petani-petani kita melalui latihan, bimbingan, khidmat nasihat, perundingan dalam ilmu-ilmu pemasaran, agro makanan, yang mana ianya boleh berfungsi bagi memindahkan maklumat-maklumat pasaran, teknologi pemprosesan untuk meningkatkan kualiti untuk tujuan pasar yang baru, serta meningkatkan kemahiran pemasaran kepada kumpulan petani-petani yang kita sediakan melalui program-program pendidikan dan khidmat-khidmat pemasaran. Kita juga berusaha untuk meningkatkan amalan pemasaran yang baik di kalangan kumpulan sasar petani-petani tadi bagi tujuan untuk ke arah jaminan bekalan makanan dengan adanya nilai tambah kepada hasil yang dikeluarkan serta memenuhi kehendak pasaran semasa. Dengan adanya bantuan khidmat sokongan yang sedia ada ini, kita berharap kualiti serta pengeluaran hasil yang dikeluarkan, khususnya kopi yang kita bangunkan bersama dengan agensi lain, rakan strategi kita dari Ranau ini akan bertambah baik, bertambah jumlah pengeluarannya, dan jenama kopi dari Ranau dan Sabah akan mendapat tempat dalam usaha kita menjenamakan kopi tempatan dan juga kita menurut ke pasaran yang lebih luas. Di peringkat ladang, hasil kopi biasanya dijual dalam bentuk buah kopi jambu melalui peraih kepada pengilang tempatan yang akan memprosesnya kepada biji kering dan kopi serbuk. Pada masa kini, pekebun mengeringkan sendiri hasil kopi sebelum dijual kepada pengilang tempatan yang melakukan pemprosesan kopi serbuk. Antara khasiat kopi yang memberi kebaikan kepada kesihatan adalah seperti membantu pembakaran lemak, meningkatkan imuniti badan serta kaya dengan nutrisi. Pengambilan kopi secara sederhana boleh membantu menghilangkan kelesuan. Pelbagai produk dapat dihasilkan daripada biji kopi, antaranya ialah minuman espresso kopi, biskut kopi, aiskrim, roti, kek, gula-gula dan lain-lain lagi. Justru itu, keistimewaan yang terdapat pada kopi ini hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya kerana ia mampu menjadi sumber pendapatan kepada usahawan dan meningkatkan ekonomi negara, khususnya dalam sektor pertanian. Mon Kinabalu Coffee ini adalah sebuah perniagaan social enterprise yang membantu penduduk kampung di sekitar kaki Gunung Kinabalu untuk mempunyai pendapatan sampingan yang sustainable lah. Kebanyakan penduduk kampung ini sangat bergantung dengan sektor pelancongan. Jadi saya cuba untuk menjualnya secara online dan saya terkejut sebab sambutan yang sangat menggelakkan dan bekalan kopi kami habis dalam masa 2 bulan. Usaha mengeksploitasi buah ini haruslah dipergiatkan agar pelbagai inovasi produk berasaskan kopi dapat dihasilkan pada masa hadapan. Di Malaysia, tanaman kopi diusahakan seluas 2,199.3 hektar dengan kawasan tuaian 1,557.9 hektar. Pengeluaran hasil 4,237.3 metrik tan. Kadar kebergantungan import kopi menunjukkan biji kopi adalah tergolong dalam produk makanan yang perlu diimport dari luar negara bagi memenuhi keperluan dan permintaan pengguna tempatan. Berdasarkan laporan kaji selidik perbelanjaan isi rumah pada tahun 2019, kopi termasuk dalam 14.1% daripada item yang kerap dibelanjakan oleh isi rumah. Daripada perspektif harga purata, menunjukkan pergerakan harga bagi kopi dilihat stabil dan meningkat di semua peringkat pasaran bermula dari ladang, borong dan runcit dari tahun 2016 sehingga tahun 2022. Berdasarkan analisis ini,
Tanaman kopi dapat dilihat sebagai satu tanaman yang berpotensi untuk diusahakan. Kafe yang menjual produk berasaskan kopi juga telah tumbuh bagai cendawan dan mendapat sambutan yang baik di kalangan pelanggan berbagai peringkat usia. Fama menawarkan perkhidmatan pemasaran dan bimbingan kepada usahawan bagi mendapatkan ruang dan juga peluang dalam memasarkan hasil pertanian. Fama juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dalam industri makanan tersedia dan mampu diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, Fama telah mempertingkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus dalam memperkukuhkan bekalan makanan melalui program ladang kontrak, memperluaskan akses pasaran dan meningkatkan promosi pasaran tempatan sehingga ke pemasaran peringkat antarabangsa.